Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan mendapat ataupun mencapai hakikat kebajikan dan hakikat kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab Talbisul Iblis, saya mengajak terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, belah sama-sama kita merenung satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Al-Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad. Kata Nabi SAW, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Kata Nabi SAW, ada tiga golongan. Nabi kata ada tiga kelompok, ada tiga jenis manusia ni, yang mana kulluhum dhaminun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin dia. Allah jamin dia. Mana Allah pastikan dia. Dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Allah SWT jamin tiga kelompok manusia ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, iaitu seorang lelaki yang keluar berperang di jalan Allah dan dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata yang lain, lelaki ni niatnya dia keluar daripada rumah dia adalah untuk berperang di jalan Allah. Dan hadis ni tuan-tuan cerita tentang orang yang berjihad dengan Allah, al-jihadul harb. Jihad dari sudut perang. Tinggal habis anak bini ni dengan harta apa semua tinggal, tapi dia ingat bahawa perjuangan yang dia bawa itu, yang dia hadapi itu, sama ada dia hidup dengan mulia, hidup dengan Islam, ataupun dia mati dengan gugur syahid. Allah jamin dia. Fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla hatta yatawaffahu. Kata Nabi SAW, sehinggalah dia gugur lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatawaffahu fayudkhilahu al-jannah. Orang belajar bahasa Arab, hu tersebut sasarannya, khitabnya kepada orang yang keluar jihad tadi ni. Maka kalau dia mati di jalan Tuhan, dia mati gugur syahid di jalan Allah, maka Allah jamin kat dia syurga. Au yuraddahu bima nala bihi min ajrin ghaimah. Ataupun dia hidup, dia keluar berjihad, dia mati tu dia masuk dalam syurga, Allah jamin dia. Ataupun dia lawan-lawan dalam medan perang, hidup dia, maknanya tak mati. Bila mana dia tak mati, min ajrin ghanimah, dan dia memperoleh pahala di sisi Allah, ataupun dia mendapat harta ghanimah. Dua-dua dia dapat. Pahala pun dapat, harta rampasan perang pun dia dapat juga. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun raha ilal masjid. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua yang Allah jamin hamba Allah ni,
iaitu mereka yang keluar daripada rumah dia menuju ke masjid. Dah tuan-tuan, hak nombor 1 tu mungkin tak termasuk lah, sebab Malaysia ni negara aman, tak berperang apa kan, tak ada apa kita. Cuma kita keluar daripada rumah kita tadi ni, ya, tujuan kita untuk datang ke rumah Allah, niat tak ada niat lain melainkan ya Allah, ya, aku pergi ke masjid ini untuk merapatkan diri aku denganmu ya Allah, ya, ataupun untuk aku nak memperbaiki hubungan aku denganmu ya Allah. Hak tu saja niat kita. Nah, hatta rajul rahil masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Kata Nabi SAW, apabila dia keluar dari rumah dia dan menuju ke masjid, dan dia berada di bawah jaminan Allah. Dalam duduk tengah-tengah, dia bawa kereta, bawa motor, dia bawa elok dah, tiba-tiba orang main belah dia. Tiba-tiba wal'iyadzubillah, dia orang main belah dia bawa elok dah. Dia mati menuju, ya, ke rumah Allah. Maka dia, kata Nabi SAW, ya, Allah jamin dia masuk dalam syurga. Ini bukan saya sebut, ini direkod juga oleh dalam Sahih Ibn Hibban oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Ya, begitu juga awiradduhu bima nala min ajrin ghayrih. Ya, ataupun ya, dia pulang. Maknanya dia balik habis masjid, dia dengar kuliah subuh sikit, lepas tu dia buka Quran, dia baca sikit, lepas tu dia tak tahu nak buat apa dah, dia balik rumah. Nah, dia balik ke rumah, dia mendapat pahala di sisi Allah, dan dia mendapat harta ghanimah juga. Dapat juga, maknanya harta tu, pahala tu dia dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wa rajulun dakhala baitahu bisalamin. Ini kelompok hak nombor 3. Iaitu kata Nabi SAW, seseorang lelaki ataupun perempuan. Ni kata ustaz ni semua lelaki. Tak, hadis ni cerita lelaki dan perempuan termasuk, ya, hamba Allah yang apabila dia masuk ke dalam rumah dia, dia pergi masjid pun selesai, dengar kuliah subuh pun dah selesai dah, dia balik rumah tuan-tuan, dia dalam keadaan dakhala baitahu bisalamin, dia bagi salam dekat ahli keluarga dia. Sebab tu jangan lupa, ini sunnah. Kata Allah, bagi lupa aku bagi salam pun, anak-anak aku semua tidur lagi, tak apa, tidur ke, jaga ke, bagi salam. Kerana mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ni yang Allah jamin kita masuk dalam rumah dalam keadaan memberi salam. Fa huwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jamin dia, ya, untuk masuk dalam syurga. Bagi salam. Ini walaupun kita nampak ringkas, kita nampak simple saja, tapi rupanya tuan-tuan ada nasnya, ada dalilnya. Dan apabila kita buat tersebut, mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan orang-orang kelompok yang Allah jamin dia di dunia ini, tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan muqaddimah hadis riwayat Ibn Hibban, Sunan Tirmizi dan Al-Bukhari itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, pada muka surat 47. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita dah cerita, ya, bagaimana saat tipu daya iblis dan syaitan ni, cukup licik. Orang kuat ibadat pun kena dengan dia, orang kaki mengaji pun kena dengan dia, tok-tok guru pun kena dengan dia. Tak terlepas tuan-tuan, tak terlepas. Sebab tu kita akan tengok sekali ni tuan-tuan. Ya, baik. Bab yang keempat, makna talbis dan ghurur. Jadi kita duk sebut, apa yang duk panggil talbis tu benda apa? Yang duk kata belitan syaitan, syaitan duk membisik kat telinga kita, tu maksudnya apa? Apa yang dimaksudkan dengan talbisul iblis? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ini matannya. Kata Ibnu Jauzi, talbisul izharul batil fi suratil haqqi wal ghururu naw'u jahlin yujibul i'tiqad al-fasid sahihan wal radi'u jayyidan, ya, wa sababahu wujudu syubhah. Ini kata Ibnu Jauzi, dia berikan definisi itu. Yang dikatakan dengan talbisul iblis, belitan-belitan syaitan itu, kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih,
ya izharul batil fi suratil haqq. Pagi ni kita dapat satu ilmu. Apa maksud dia? Iaitu menampakkan kebatilan, ya, dalam rupa kebenaran. Benda tu tak betul, benda tu jahat, benda tu fasid, benda tu rosak, benda tu tidak ada nilai di sisi Tuhan. Iblis, syaitan ni tuan-tuan, dia gambarkan, dia warnakan, dia nampak dekat mata kita tu macam benda tu betul. Itulah dinamakan talbisul iblis. Nah, itulah dinamakan talbisul iblis. Ada satu soalan, Ustaz, ni bulan Ramadan ni Ustaz, ada ke talbis iblis ni? Adakah syaitan-syaitan jin? Kan kita baca satu hadis, idza dakhala syahrul ramadan fathahu abwabus sama' wa quliqat abwabul jahannam. Nah, wasulitat syayatin. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ni Ramadan ni nak cerita apa pasal syaitan ni, Ustaz? Syaitan tak ada. Sabar dulu, jangan kalut. Ya, apabila kita memahami hadis ini, riwayat Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, apabila dia mensyarahkan hadis tersebut, ya, wasullisat asyayatin, Allah memelenggu ataupun Allah penjarakan, Allah ikat syaitan ni. Apa maksud dia? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa iaitu merujuk kepada sebahagian, ya, iaitu mereka yang ganas, maknanya syaitan-syaitan yang ganas saja. Ya, hadis ni cerita bahawa syaitan iblis hak ganas-ganas ni Allah rantai dia, Allah ikat dia. Tapi hak mana hak duk ada ni, lagu mana Ustaz? Duk berlaku Ramadan ni, duk berlaku juga kes-kes jenayah, ada juga duk bunuh orang, ada juga duk tipu orang dan sebagainya. Lagu mana Ustaz? Hak tu hak syaitan-syaitan, hak cikai-cikai tu. Hak peringkat private ni, sarjan kopral hak bawah-bawah ni. Nah, hak ni lah hak duk kacau kita tu. Ni siapa yang sebut ni? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan ditegaskan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala dalam Sahih Ibnu Khuzaimah jilid yang pertama, dia mengatakan bahawa babun zikrul bayani ada Nabi sallallahu alaihi wasallam innama arada biqaulihi ya wasufidat asyayatin muraddu al-jin minhum. Kata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala, ya, yang dimaksudkan dengan Allah memelenggu syaitan itu adalah maksudnya ialah bukan merujuk kepada keseluruhan syaitan. Bukan. Maknanya kita tak terlepas lagi daripada bisikan syaitan tu. Nah, kalau masuk Ramadan ni pun ada juga duk buat benda-benda hak tak betul tu. Sebab apa? Sebab bukan semua syaitan dibelenggu. Ni siapa kata? Tokoh-tokoh ulama hadis yang sebut. Nah, bukan semua syaitan dibelenggu. Nah, bahkan sebahagiannya di kalangan mereka adalah syaitan-syaitan dan jin-jin yang ganas. Bahkan ini disebut dari riwayat Imam At-Tirmidzi, bahkan Syekh Al-Anwar Al-Khashiri dalam Faidul Al-Bari ala Sahih Al-Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, talbisul iblis maknanya kebatilan dalam rupa kebenaran. Adapun ghurur, ini dua makna yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Talbisul iblis makna lain, al-ghurur maknanya lain. Apa maksud al-ghurur? Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih, nau'un jahlin yujibul i'tiqad fasidi sahihan. Ya, yang bermaksud kejahilan yang menimbulkan keyakinan bahawa yang rosak itu lurus dan yang hina itu bagus. Maksudnya apa? Ghurur ni dalam istilah lain bodoh sombong. Saya guna perkataan tu nampak macam kasar sikit, tapi hak itulah lebih kurang di misi hak boleh senang kita senang faham. Nah, kita dah habaq dah benda ni, cara dia lagu ni, nasnya lagu ni, dalilnya lagu ni, pengucahannya lagu ni. Tak, dia kata tak, aku kata aku betul juga. Padahal mengaji pun tak dia ni, rujuk ustaz pun tak dia ni, rujuk pada ahli dia pun tak. Tak, dia duk kira dia betul. Kita sudah tunjuk hujahannya, kita tunjuk buktinya dan sebagainya. Tak, dia tolak benda tu. Kata ulama, kata Imam Ibnu Jauzi, orang lagu ni al-ghurur. Ya, duk rasa diri betul.
tapi berada dalam kebatilan, dalam kejahilan. Dia tak berjuang, dia tak melepaskan diri dia, ya, dengan dia melakukan suatu perkara beratas dasarkan ilmu. Suatu ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting, tuan-tuan sekalian. Ya, sebab tu mana-mana umat-umat Islam yang ada dalam satu tempat dan sebagainya perlu digerakkan komuniti ilmu, gerakan ilmu. Ini perlu kena ada supaya orang beramal di atas dasar ilmu, bukan di atas dasar ikut-ikutan. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kemudian sebabnya rasa was-was. Bila tak ada ilmu, iblis ni dia main bisik kat telinga kita. Dia mudah untuk rasa was-was ni. Nah, duk angkat takbir. Selalulah ustaz-ustaz duk buat contoh tu. Tapi itulah contoh yang paling praktikal. Ya, Allahu Akbar tak lepas lagi. Allahu Akbar. Orang nak rukuk dah, dia duk Allahu Akbar lagi. Ya kan? Dia duk, orang nak rukuk dah. Nah, dia masih lagi duk Allahu Akbar ni, nak apa betul ni? Apa betul apa? Dia bukan susun niat. Niat ni kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah lintasan hati. Ya, lintasan hati dalam fikiran kita ni, apa yang kita nak solat dan sebagainya, apa yang ada dalam kita. Begitu juga ambil ayat semayang dan sebagainya, tak yakin-yakin juga. Ya, sehingga kan kata Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ada orang yang apabila syaitan ni, tuan-tuan sekalian, apabila dia nak ambil ayat semayang, syaitan membisik kat telinga dia, tak kena lagi tu, tak kena lagi tu, sampai berkali-kali dia ambil ayat semayang, sehingga dia terjun dalam pembaziran. Bazir dia, ambil semayang bazir. Ya, sebab apa? Ni syaitan duk bisik telinga, dia tak kena lagi, bawah tu tak kena lagi, ni pun semua duk ambil lagi, ulang sampai melebihi hadnya. Sebab tu kata ulama dalam qawaid fiqhiyah menyebut al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, orang ada ilmu dia faham ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu mengangkat syak. Habis. Dan keyakinan itu pastinya berasaskan ilmu pengetahuan. Ya, dia bukannya was-was, dia bukannya maknanya dengan anggaran-anggaran tertentu, tidak. Dia mesti kena belajar, dia mesti kena menuntut ilmu. Nah, baik. Ini dia punya kesan dia. Bila buat satu benda bukan tentang ilmu, dia akan main was-was tu. Baik. Iblis menyusup ke dalam diri manusia bergantung kepada kadar yang dimungkinkannya. Dia ikut kadar kita. Kalau dia ni hafal Quran, syaitan tahap lieutenant main. Bukan biasa-biasa. Dia tak main hak bawah-bawah, dia tak main. Dia main tahap-tahap dia. Kalau ustaz-ustaz pendakwah ni ada main cara dia. Jangan kata, ustaz-ustaz ni semua bagi-bagi ikut. Belum tentu, tuan-tuan. Syaitan iblis ni dia punya pangkat dah lagi tinggi, dia main serang kita. Tuan-tuan sekalian, begitu juga orang awam, begitu juga orang kaki ibadat, dia ada syaitan-syaitan, dia ada dia punya peringkat-peringkat dia. Tuan-tuan sekalian, dia pergi. Dia pergi. Sebab tu kita semua ni tak terlepas daripada belitan-belitan syaitan. Dan Imam Ibn Jauzi ni, tuan-tuan, dia tulis kitab ni berapa ratus tahun dah ni. Kitab ni sekitar dalam 500 ke 400 tahun. Cuba tolak tengok 1400 tahun dengan upah ratus tahun dah tinggal kitab ni. Masih lagi relevan. Tuan-tuan, masih lagi relevan kitab ni. Dan dibaca kepada masyarakat Islam. Sebab apa? Sebab belitan syaitan ni, tuan-tuan, dia tak kira siapa. Dia tak kira hang duduk zaman siapa. Zaman Nabi pun kena, zaman bukan Nabi pun kena. Ini dah, tuan-tuan, cerita dia. Sebab tu Imam Ibn Jauzi dia tulis kitab kita ni untuk pengajaran kepada kita. Kita tak tertipu dengan syaitan. Duk rasa macam betul, tapi rupanya salah. Kita tak mau hak tu. Ya, baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian boleh bertambah dan boleh berkurang, bergantung kepada kadar kesedaran dan kelalaian manusia, kemahiran dan kejahilannya. Dia ikut. Kalau lalai banyaklah syaitan membisik kat telinga kita. Sebab tu pintu-pintu kelalaian ni, kata ulama, perlu ditutup. Dan bukan bermaksud Islam tidak berinteraksi dengan fitrah insan. Kalau kita belajar dalam ilmu Tarbiyatul Islamiyah karangan Syekh Mustafa Masyhur, bahkan Abdul Halim Mahmud, di antara tokoh gerakan Islam di Mesir satu ketika dahulu, dia menyebut bahawa
tarbiyah Islamiah, pendidikan Islam itu adalah di antara ciri-cirinya, iaitu di antara ciri-ciri pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai Rabbani dalam diri. Bukannya nak lingkarkan harta dunia saja, bukan nak lingkarkan kedudukan tertentu saja. Pendidikan anak-anak kita duk belajar ni, pergi sekolah, balik sekolah, bawa beg berat dan sebagainya, itu semua tidak lain tidak bukan adalah untuk melahirkan generasi yang Rabbani. Ya, hidup rasa diri bertuhan. Ya, hidup dengan penghayatan agama. Ya, bukan memikirkan dengan dirinya sendiri sahaja, tapi memikirkan dengan penghayatan agama. Inilah kesan tarbiyah Islamiah. Dan tidak dapat tidak, di antara kesannya ialah Islam itu dia pasti berinteraksi dengan fitrah insan. Ya, sedikit-sedikit itu kita nak bergembira, sikit-sikit itu kita nak, tidak ada masalah. Tetapi ada hadnya, ada tawabit, ada ciri-cirinya. Bukan semua kita redah. Siang malam seronok ya, nak karaoke siang malam. Ya, seronok tiap hari tuan-tuan. Bukan seronok tak bagi seronok. Maknanya dia seronok tu bukan di atas neraca dan timbangan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Islam ini tuan-tuan agama yang seimbang. Syekh Al-Gharaghi, Setiausaha Persatuan Ulama Dunia. Ya, ketua ulama dunia hari ini ialah Syekh Dr. Raisuni hafizallahu taala. Dia punya setiausaha dia Syekh Al-Gharaghi hafizallah. Dia karang satu kitab Al-Fiqhul Mizan. Fiqhul Mizan ialah Islam adalah dia seimbang, dia perlu ditimbang. Maknanya apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak buat keputusan, perlulah seimbang. Perlu kita timbangkan keputusan tersebut, keputusan yang di bawah neraca Islam. Bukan ikut neraca timbangan kita. Kena tengok. Kita buat satu benda keputusan ni, Islam kata apa? Kita nak menega ni, Islam habaq lagu mana? Ni mesti kita kena tengok. Ya, di Pustaka Darussalam ada kitab tu, tuan-tuan boleh beli. Nama dia Fiqhul Mizan yang disusun oleh Syekh Al-Gharaghi hafizallahu taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Dia mengikut kepada kelalaian manusia. Kalau lalai banyak, iblis lagi banyak, mudah lagi bisik di telinga kita. Tapi kalau kita ni sedang lalai-lalai, kita sedang cepat. Sebab tu kita minta doa kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ini hadis. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah untuk aku sentiasa mengingatimu ya Allah. Biasa ingat Allah. Bawa kereta nak pergi kerja, ingat Allah. Kita berniaga, ingat Allah. Kita buat bendang, ingat Allah. Kita apa pun, kita ingat Allah SWT. Bila lalai, kita muhasabah balik. Ini di antara rutin orang mukmin. Tuan-tuan sekalian. Baik. Ketahuilah bahawa hati itu bagaikan benteng. Ibnu Jauzi bagi tahu kat kita bahawa hati ni tuan-tuan tempat pandangan Tuhan. Luaran ni kita tak nampak apa, semua kita nampak semua pakai kepiah elok, kita pakai tudung elok, pakai pakaian elok semua. Tapi dalam hati tuan-tuan itu tempat pandangan Tuhan. Kita tak tahu di antara kita ni tuan-tuan siapa yang Allah dengar rintihan doa dia. Kita tidak tahu. Ya, sebab tu Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih Bu'mai, dia kaitkan di antara belitan syaitan dengan hati itu. Sebab hati itulah tempat tuan-tuan pandangan Allah SWT. Kalau kita tak pandai nak jaga hati kita, maka iblis dia mudah untuk merosakkan hati-hati kita. Itulah tuan-tuan, hati ni sangat penting. Baik. Dan di sekeliling di pagar itu, dan ada pagar, dan pagar itu mempunyai beberapa pintu. Kata Ibnu Jauzi, dia buat satu perumpamaan, dia buat satu analogi. Hati kita ni tuan-tuan, dia macam sebuah taman, dan taman tu ada pagar. Ni hati kita ni. Ni perumpamaan ulama buat supaya kita nak bagi senang faham. Hati kita ni sebagai taman yang orang duk jaga taman tu. Dan taman tu ada pagar. Di sekeliling dia ada pagar. Dan dalam sekeliling pagar tu ada pintu-pintu tertentu. Yang nak masuk dalam taman tu nak kena masuk. Macam masjid kita ni tuan-tuan, bukan terbuka semua. Ada pintu-pintu dah. Ada pintu yang boleh masuk, ada pintu yang tak boleh masuk. Hati kita pun lagu tu. Ada pintu-pintu dia.
Sekalipun begitu, di sana masih ada celah-celah yang dapat dimasuki, kata Ibnu Jauzi. Oh, rupanya di celah-celah pagar tu, di celah-celah pintu tu ada ruang yang orang boleh lompat masuk. Ya, ataupun orang boleh mencerobohi ruang-ruang tersebut. Tuan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang menjaga celah-celah ini adalah akal dan para malaikat. Oh, kata Ibnu Jauzi. Yang celah-celah tu hak duk jaga, hak duk jadi benteng, hak duk jadi pagar tu ada dua benda. Pertama adalah akal kita. Sebab tu kata Dr. Raisuni hafizullah, akal ni sangat penting untuk kita gunakan untuk kita memahami agama. Jangan kita membodohkan akal kita, jangan. Islam, qimatul aql fil Islam. Kedudukan akal dalam Islam, dan bukan kita meletakkan akal itu di atas nas, jangan. Itu seumpama golongan Mu'tazilah. Kita belajar ilmu al-furuq ataupun firaq fil Islam, cabang-cabang dalam Islam, itu Mu'tazilah. Mereka meletakkan apabila menghukum ke satu perkara, khusus dalam bab i'tiqad, dalam bab kepercayaan akidah, mereka meletakkan nas aqli, dalil an-naqli, dalilul aqli, dalil aqli, dalil akal melebihi dalil naqli, dalil naqal, yang dalil daripada Quran dan hadis. Oh, hak tu dalil akal nombor satu. Lepas tu barulah nas yang lain mengikut akal. Itu cara Mu'tazilah memahami nas. Akidah ahli sunnah wal jamaah, akal ni jadi perantaraan saja. Ya, jangan kita menolak akal. Ya, dan pastinya nas yang paling nombor satu. Quran kata apa, hadis kata apa, asar sahabah kata apa, barulah disokong dengan akal. Ataupun barulah digunakan akal untuk kita memahami agama kita. Itu qawaid istidlal. Itu cara ulama-ulama kita dalam menggunakan dan berinteraksi dengan akal. Maka saya nak sebut bahawa akal ini sangat penting. Jaga akal kita, jangan rosak. Satu perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, Islam mengharamkannya. Seumpama seperti minum arak, seumpama seperti minum ayak dom ketum contohnya. Walaupun orang dulu minum ketum, Allahu alam, dulu mungkin dia nak bagi tenaga ke apa, orang dulu tak ada ubat ke apa, pun tak ada kajian klinikal dan sebagainya. Ya, tidak ada kajian sains semua. Orang dulu mana tak apa, dia minum kira kuat tu kira boleh lah. Tapi zaman lah ni tuan-tuan, macam kita dah sebut lah, macam-macam dia ada, dia campur dengan macam-macam sampai tak boleh nak fikir, sampai dia mabuk, sampai duk tagih, sampai tak boleh meneruskan kehidupan dengan baik. Islam tak bagi tu. Tuan sekalian, begitu juga perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, itu tidak boleh. Apapun suatu para fuqaha, apabila dia nak mengeluarkan satu ijtihad dan fatwa, dia kena tengok dulu, dia kacau dah akal kita. Ya, sebab bila akal kita tidak boleh berfungsi dan boleh fikir dengan baik, maka iblis dia mudah untuk merosakkan hamba Allah SWT. Dan ini terjadi kepada kaum Arab jahiliyah. Apabila mereka tidak menggunakan akal untuk pertimbangkan kehidupan yang sudah sebati dalam kehidupan mereka. Ya, seumpama seperti bergaduh dengan jiran, seumpama seperti menyembah ketulan-ketulan berhala. Nabi SAW dalam riwayat Aisyah dalam babul wahyi, Nabi naik di atas gua Hira. Nabi yatafakkar, Nabi banyak berfikir, bermuhasabah, beribadat. Naik di gua Hira, beribadat 3 tahun dekat tu. Ulang-alik tuan-tuan sekalian, rumah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid 3 tahun. 3 tahun ni lama ni cerita dia. Bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun. Nabi fikir, Nabi muhasabah, betul ke ni orang buat ni? Betul ke duk sembah berhala ni? Betul ke masyarakat aku duk buat lagu ni? Nabi guna akal untuk pertimbangkan. Ya, baik. Kemudian malaikat. Sebab tu banyak amalan-amalan yang boleh kita menjemput malaikat-malaikat rahmat untuk damping dengan kita. Ya, banyak amalan-amalan tuan-tuan sekalian. Seumpama seperti kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Kita baca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Baca, mudah-mudahan para malaikat rahmat tuan-tuan sekalian akan banyak mendampingi rumah kita. Nah, tuan-tuan sekalian. Baik, ada beberapa satuan pasukan penyerang yang sentiasa mendatangi benteng itu. Pasukan hawa nafsu dan syaitan.
Siapa yang cuba makhluk Allah, yang cuba untuk merosak dan cuba langkau ataupun cuba untuk menembus benteng tersebut? Ni dua kelompok ni. Yang pertama, hawa nafsu. Oh, hawa nafsu kita ni tuan-tuan, dia tak kira. Nah, dia cuba untuk melangkau ataupun dia cuba untuk merosakkan hati kita ni. Hawa nafsu hak jahat ni. Nah, hak nombor dua, syaitan-syaitan yang jahat. Ni dua ni. Dua inilah yang cuba untuk menembusi akal kita ataupun iman ataupun merosakkan hati kita. Dua benda ni. Nah, baik. Maka pasukan penyerang ini sentiasa datang dari waktu lain, dan waktu dan dan tidak mungkin dapat dihentikan. Ni dia. Lepas tu kata ulama, kata al-Imam Hasanul Basri, ini seorang tokoh ulama tabi'in, apabila ditanya kepada dia, wahai syekh, apakah pandangan dia berkaitan dengan iblis, dia tidur ataupun tidak dalam menyerang hamba Allah SWT? Oh, iblis syaitan ni dia pernah tidur tak? Orang tanya kat Imam Hasan Basri, iblis syaitan ni dia tidur tak? Dia takkan tak berehat langsung kot. Kan orang tanya kat Imam Hasan Basri, kata dia, andai kata iblis tidur, dia kata kalau iblis ni tidur, kita takkan pastinya kita dapat berehat, kita boleh berehat. Maknanya berehat, berjuang untuk membetulkan hati kita ni. Kalau iblis, dan masalahnya tuan sekalian, iblis dan syaitan ni dia takkan berehat. Dia takkan berehat, dan pastinya berjuang. Diri kita pastinya akan terus berjuang untuk menjadikan diri kita khususnya dan keturunan dan zuriat kita ini di kalangan orang-orang Islam dan di kalangan orang-orang yang soleh. Itulah perjuangan kita tiap masa dan tiap hari. Takkan berehat. Dia kata, Ustaz ni lepas-lepas kuliah ilmu ni okey dah kot. Belum tentu. Kadang-kadang sesama kaki mengaji ni pun duk kata hang aku ni. Ni sesama kaki ibadat, sesama kaki kaki-kaki dakwah ni ada juga tuan-tuan sekalian, kelompok-kelompok dakwah dia menjatuhkan di antara satu sama lain. Ini kata Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu taala dalam kitabnya tuan-tuan sekalian, kerosakan ataupun kerugian umat Islam di akhir zaman ni. Apa dia? Orang hak kuat dakwah ni tuan-tuan, dia menjatuhkan hang aku. Dia ni buat dakwah, dia ni buat dakwah juga, dia jatuhkan, dia pelecehkan aku. Dia maknanya dia mempelekehkan. Kita tak mau perangai lagu ni, kita tak mau. Dia buat benda baik, kita sokong. Hang benda buat benda tak betul, kita tegur dia. Inilah Islam ajak. Kan? Dia buat benda sungguh, dia buat benda elok, dia buat benda yang boleh memberikan kefahaman Islam, kemenangan Islam, kefahaman dan penghayatan Islam kepada masyarakat. Kita bantu dan kita sokong dia. Bukan kita jatuhkan dia, bukan kita memburuk-burukkan dia. Jangan. Ini kata Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu taala, khasir ataupun kerugian bagi umat Islam yang dia saling menjatuhkan di antara satu sama lain. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaihi rahimahullahu taala, apabila sehinggalah peperangan terus berkecamuk antara penghuni benteng dan pasukan penyerang musuh. Dia sentiasa main. Dia sentiasa main. Dan selalunya terjadi kepada orang yang sedang berpuasa. Kita boleh tengoklah, bukan kita tengok orang puasa-puasa sunat ni tuan-tuan sekalian. Dia bukan puasa wajib, dia kemas sikit. Bila bab puasa sunat ni tuan-tuan, awal tu dia habaq kat orang rumah dia kata, ni abang nak puasa ni. Pi tengah hari tuan sekalian, kawan dia ajak, jom kena roti canai. Kan, jom kena nasi lemak. Dia tengok pejabat dia, aku tengok aku seorang yang tak makan. Lah dia pun pi. Dia pun makan jugalah, tak puasa lah sebab tu. Pasal apa? Bertembung di antara kemahuan diri nak makan tu dengan iman nak puasa sunat tu. Tapi bab puasa wajib ni tuan-tuan sekalian, mau tak mau nak kena tahan tak? Benda ni fardu. Tapi kalau bab fardu pun main tengah hari duk cari makan nasi tengah hari juga, hak tu kacau. Hak tu berat dah tuan-tuan. Ada juga kelompok-kelompok plastik hitam ni, ada juga. Pi kat mana pun ada. Kita minta doa kepada Allah, Allah pelihara kita. Jangan termasuk di kalangan kelompok-kelompok tu. Baik, menjawab. Sampai bertembung di antara iman dengan hawa nafsu dan syaitan. Ini sentiasa ada. Ada kalanya kita buat kerja tu ikhlas. Buat kerja tu ikhlas. Ada kalanya satu masa, satu detik tuan-tuan, kita demai perasaan tak ikhlas tu. Ada ni, bertembung ni di antara keikhlasan kita dan di antara bertembung dengan hawa nafsu.
Ada, aku duk buat selama ni, orang tak kata apa pun, aku puji apa pun tak. Hormat apa pun tak. Oh, dia mai. Padahal duk buat benda tu lama dah. Duk buat benda baik tu lama dah. Tapi saja syaitan dia mai bisik telinga dia. Nak orang tak hargai hang pun. Oh, dia mai dengar. Kita faham bahawa hang hargai ke tak hargai ya, itu hang punya pasal. Yang penting aku faham dan aku tahu bahawa apa yang aku buat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati. Dan ini pernah terjadi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila dia tahu bahawa pertembungan di antara akal dia dengan amalan-amalan nenek moyang dia ni bertembung sebelum dia memeluk Islam. Dalam antara kitab Ar-Rahiqul Maktum Mubarak Furi, Sayyidina Umar sebelum dia memeluk Islam, bertembung ni dua benda ni. Bertembung. Dia duduk tengok sahabat Nabi, dia tengok sahabat-sahabat ni dia teguh berada di belakang Nabi SAW. Walau bagaimana sekalipun, dia fikir, macam manalah sahabat Muhammad ni duk kena seksa, ada yang kena bunuh, tapi sanggup lagi duduk di belakang Muhammad. Ni bertembung. Dan pertembungan juga dia fikirlah akalnya. Takkanlah nenek moyang aku nak ajak benda-benda yang tak betul ikut. Ni dua benda ni. Bertembung di antara ajaran nenek moyang Sayyidina Umar Al-Khattab dengan keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebut dalam kitab sirah. Sebelum dia memeluk Islam, dia fikir guna akalnya. Maka dia mula sedikit demi sedikit dia mula mendengar ayat Al-Quran yang cuba disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Khususnya ketika mana Nabi duduk bersolat di Masjidil Haram, lalu Nabi membaca surah Ar-Ra'd. Ini ketika mana bertembung di antara iman ataupun akal cara fikir Sayyidina Umar dengan keteguhan dan motivasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, pasukan syaitan berputar-putar mengelilingi benteng mencari kelegahan penjaga untuk dapat melalui celahnya. Tengok kita lalai sikit, nampak kita ni boleh pegang sikit, dia terus masuk jarum-jarum syaitan dah. Berarti penjaga harus mengetahui seluruh pintu, benteng dan celah-celah yang ada di bawah tanggungjawabnya. Tidak boleh lengah walaupun sekejap pun. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jama'ul Hikam, dia mengatakan bahawa apabila satu amalan awalnya kita buat dengan asas-asas keikhlasan, tiba-tiba demai benda tak ikhlas tu. Demai tuan-tuan. Demai dengan perasaan ujub, demai perasaan takabur, demai perasaan rasa hebat hebat daripada orang lain. Demai tuan-tuan, demai sendiri. Kita tak mau pun, tapi demai sendiri. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jama'ul Hikam, kata perasaan itu memang kita tak boleh nak halang, demai tuan-tuan. Tapi cepat-cepat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Cepat istighfar. Tuan-tuan sekalian. Ini tugas kita. Hak ni siapa pun tak boleh buat melainkan diri kita sendiri. Kita yang kena buat tuan-tuan sekalian. Terutamanya diri saya dan juga tuan-tuan. Ini perjuangan kita tiap masa dan tiap hari untuk kita tuan-tuan sekalian sentiasa mengingati tuan-tuan bagaimana beritan-beritan dia. Dan tidak boleh lengah walaupun sekelipun. Sebab musuh juga tidak pernah lengah walau sekelip mata. Walaupun sekalipun, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, di antara bentengnya, ni benteng. Dia cerita dulu benda-benda lagu ni. Apa tu Ibn Jauzi kata bentengnya apa? Bentengnya adalah iman dan zikrullah. Ada dua benda ni. Tak ada cara lain dah. Iman dan zikrullah. Tidak ada cara lain dah. Sebab tu di antara didikan Islam, tarbiyatul Islamiyah, tarbiyatul imaniyah. Ni cikgu-cikgu yang duk mengajak sekolah ni tuan-tuan sekalian, selain duk mengajak subjek yang duk ajar ni tuan-tuan, ajak juga tuan-tuan sekalian tarbiyah imaniyah. Ajak masukkan nilai iman dalam subjek yang kita belajar. Dalam istilah kita pada hari ini, perlu diintegrasikan ilmu Islam dengan ilmu dunia. Dan ini telah berlaku pada zaman kegemilangan Islam, pada zaman khilafah Abbasiyah. Yang wujudnya Maktabah Al-Hikmah. Wujudnya tuan-tuan sekalian, munculnya tokoh-tokoh Islam Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun dan seumpama ini tokoh yang mengintegrasikan
dengan pendidikan dunia, dengan pendidikan Islam. Dan pastinya ciri-ciri tarbiyatul Islamiyah, ciri-ciri pendidikan Islam, ada didikan iman. Ini mendidikan sahab. Sebab tu anak murid kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dia belajar, dia skor, dia duduk kelas nombor 1, dia dapat straight A dan sebagainya, tapi kontang iman. Sebab apa? Sebab pendidikannya tidak seimbang. Pendidikannya tidak seimbang. Balik rumah, mak duk dia tiang, baca buku, belajar mesti dapat A dan sebagainya. Tengok-tengok tu, subuh pun tak semayang, puasa pun tak, bagi amanah tak jaga amanah, ya, cakap bohong orang. Sebab apa? Sebab pendidikan itu tidak seimbang. Perlu seimbang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, iman dan zikrullah, dua benda ni. Dan dua benda ini tidak mestilah berasaskan ilmu, dan perlu disubur pada tiap masa dan pada tiap hari. Nah, sebab itu kata Profesor Dr. Hamka. Kata Hamka, ya, orang ni kalau hidup beruk di hutan pun hidup juga. Ucapan ni kasar sikit. Nah, tapi betul. Kita ni kalau sekadar hidup, orang makan, kita makan, orang kerja, kita kerja. Ni beruk kat dalam hutan pun dia pun hidup juga. Dia pun makan juga, dia pun buat kerja cara dia. Nah, manusia bukan hidup saja, bukan sekadar hidup saja. Nah, kita makan, biarlah makan kita itu jadi ibadat. Kita belajar, biarlah belajar itu jadi ibadat di sisi Tuhan. Dan begitu juga dalam urusan-urusan kehidupan lain. Dan jangan kita biarkan hidup kita ni tuan-tuan dengan berlalu begitu saja, tanpa kita mengingati Allah, tanpa kita bermuhasabah, tanpa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, saya setakat itu dulu perkongsian tazkirah kita pada pagi subuh hari. Insya-Allah pada pertemuan akan datang, ya, kita akan bahas sikit lagi bagaimana akhlak salafun salih. Ini tuan-tuan, kita nak kena tengok, kita nak kena tiru bagaimana perangai akhlak salafun salih yang lahir 300 tahun hijrah ke bawah tu. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka menjaga hati mereka. Ini contoh-contoh yang kita boleh belajar dengan generasi-generasi yang diiktiraf sendiri oleh Nabi SAW. Sebut sebagai khairul qarni, sebaik-baik kurun aku, dan orang yang thummal ladzina yalunahum, iaitu mereka yang mengingati para sahabat, orang dan juga mereka yang mengikuti para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu golongan salafun salih 300 tahun hijrah ke bawah. Jadi kita nak tengok bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjuangan jihad mereka untuk menjadikan daripada orang yang di kalangan orang-orang yang saleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.